Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam video RBT tahun 5. Baik, kita mulakan ya. Okey. Di sinilah muka surat terakhir yang kita bincang dalam video yang pertama, yang sebelum ini lah ya. Okey. Tajuknya jom hasilkan artikel jahitan. Artikel jahitan. Okey, jom hasilkan. Okey. Okey. Carta alih ini carta alih ni. Okey. Kita dah bincang serba sedikit dalam video sebelum ini. Baik, kita tengok sini ya. Yang pertama ialah menjanakan idea kreatif. Ni yang pertama, menjanakan idea kreatif. Okay, apa yang ada, apa yang kita buat semasa kita menjana idea kreatif. Okey. So kita perhatikan situasi berikut, situasi keluarga ni lah ya. Okey. Si ayah tu suruh Alia pakai tali pinggang keledar. Apa yang Alia jawab? Saya tidak selesa ya. Okey. Okey, si abang ni dia kata pakai, penting untuk keselamatan. Okey. Jadi itulah masalah yang si ayah ataupun si ibu dapat kenal pasti, ataupun kita sendirilah ya yang kenal pasti apa masalahnya. Okey. Dia tak selesa pakai. Jadi kita nak menyelesaikan masalah supaya Alia dia boleh selesa pakai tali pinggang keledar. Okey. Mulalah empat orang ni berfikirlah macam mana. Okey. Sembang-sembang macam mana nak mengatasi masalah ni, masalah besar ni. Nak pakai tak selesa. Tak pakai bahaya. Bukan saja bahaya keselamatan, takut disaman lagi kan. Okey kita tengok yang okey kalau situasi kita pun, kalau kita nak buat satu projek, mungkin kita perlukan beberapa orang yang lain, rakan-rakan kita ke siapa-siapa, kita bincangkan masalah, apa masalahnya dan macam mana nak selesaikan, bagi beberapa cadangan. Okey. Mana ni kalau bahasa Inggerisnya orang panggil brainstorming. Brainstorming. Pakak-pakak fikir. Okey. Dia fikir sembang-sembang saja tak jadi. Dia masuklah pada bahagian yang kedua. Kita tengok sini melakarkan. Kita kena ada benda yang kita boleh nampak. Benda tak siap lagi, tapi bila kita lukis kita nampaklah sikit apa penyelesaiannya. Kita pun lakar sikit. Okey, mungkin atas perbincangan dalam keluarga tadi, okey, dia orang mungkin dapat satu keputusan untuk membuat satu artikel jahitan, iaitu alas tali pinggang keledar. Apa dia tu? Okey, alas tali pinggang keledar ini akan kita pasang di tali pinggang keledar tu. Okey, mungkin dengan menggunakan kain yang lebih lembut, ada span. Barulah selesa nak pakai. Benda ni sebenarnya memang ada dijual. Di kedai-kedai aksesori ada dijual. Okey.
Mungkin kalau pergi DIY pun ada kot. Okey, katakanlah memang nak dalam situasi ni nak buat sendirilah ya. Okey. Okey, ni tengoklah contoh-contoh lakaran yang dia orang buat. Okey, kita pun kalau kita nak buat projek jawitan apa-apa pun kita kena lakarkan dulu. Lakaran satu mungkin berbeza daripada lakaran kedua. Kita tengok ada beza kan. Kita tengok panjang ni 25. Ni panjang dia 20. Okey. Panjang ke tinggi? Nampak macam tinggi kan? Kita kisahlah Okey. Kita boleh hasilkan sekurang-kurangnya 2 lakaran idea jika projek ini dihasilkan secara individu. Okey. Jika berkumpulan, setiap ahli perlu menyumbangkan 1 lakaran idea. Okey, itulah yang sepatutnya. Okey. Kalau kita nanti dengan kawan-kawan kita bincang, dah dapat keputusan nak buat apa. Okey, apa nak buat tu? Lukis. Seorang satu lukis benda yang sama. Bukan bermaksud lakarannya itu mesti sama. Mungkin semua orang nak buat alas tali pinggang keledar, cuma yang ni nak buat pendek sikit, yang ni nak buat panjang sikit, yang ni tak nak rambu-ramba, yang ni tak nak renda-renda tu kan. Ni nak buat simple saja. Betul tak? Okey. Bila dah ada lakaran, okey, apa langkah seterusnya? Nombor 3, kita tengok atas balik. Okey, jadi yang atas ni berkait dengan yang bawah. Yang ketiga, kita menilai lakaran. Okey, kita pergi ke nombor 3, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Okey, kita boleh memilih lakaran terbaik. Nampak tu? Saya dah terangkan dah itu rasanya. Okey, kita pilih lah tu. Kita mesti nak buat satulah saja. Okey, kalau aktiviti berkumpulan kita buat satu. Kalau aktiviti individu, okey, masing-masing lah. Itu tak apalah. Okey, ikut keadaan lah. Okey, sekarang ni mungkin kita balik kepada situasi tadi tu, yang keluarga si Alia tadi. Dia nak buat satu untuk Alia, ataupun nak buat keempat-empat tali pinggang keledar dalam kereta tu, tapi design yang sama lah. Kalau buat lain-lain, cat satu boleh, tapi mungkin nampak serabut lah dalam kereta tu kan. Okey, lepas pilihlah yang terbaik, bincang. Okey, kita juga boleh gabungkan. Kalau kita nampak kawan lukis, boleh kita cedok sikit yang dia tu nampak macam kita gabung-gabungkan supaya menjadi satu artikel jahitan yang terbaik lah. Itu penting, kita lukis-lukis. Setiap seorang sumbangkan idea tu. Okey, jadi dengan ni lakaran terbaik nampak ni. Okey, yang mana yang terbaik ni? Kita tengok ni yang macam ni. Okey, kita tengok yang mana tu. Yang ni kot. Ya ke? Yang ni kot. 5 20 20 5 20 25. Ni dah, ini sudah gabung. Nampak? Gabungan. Okey. Maknanya yang ni asalnya 20, tapi gabungan ni 25. Okey, jadi dia panjang sikit ni. Tali pinggang akan masuk tengah-tengah ni. Lepas tu kita akan gulung lipat dia supaya dia jadi selesa sikit pakai tali pinggang tu ya. Kalau budak kecil dia pakai, dia memang kena kat leher, kat telinga dia. Okey, kalau ada pembalut ni, alas tali pinggang ni, dia selesa lah sikit, dia boleh pakai dengan gabungan Akhirnya dia orang buat gabungan lah, lakaran terbaik. Gabungan 1 dan 2. Okey, dia dah tulis sini. Okey, 1 dan 2. Jadi yang ketiga ni reject kot rejected. Tak apa lah. Okey, memang itu proses kita nak menghasilkan satu benda yang terbaik. Ada idea yang kita ketepikan, kita ambil idea yang terbaik. Okey,
Okey, seterusnya kita nak menilai. Okey, kita menilai lakaran terbaik dipilih. Okey, dah pilih dah. Okey. Inilah apa yang dalam jadual ni. Okey. Kenapa dia pilih tu, kan? Apa yang dia orang nilai? Okey, dia orang nilai elemen dari segi rupa, dari segi ruang, dari segi size, dari segi nilai. Okey, rupa ni reka bentuk lah. Okey. Okey. Dia tanda sini tidak sesuai. Mungkin dia orang nilaikan yang inilah. Yang ketiga ni tak sesuai. Okey. Ubah reka bentuk artikel jahitan supaya sesuai dengan fungsinya. Okey. Kena repair sikit. Ruang pemakaian tali pinggang keledar. Okey. Tengok ukuran lah. Kalau ruang ni kan, muat ke tak? Jahit tak muat, tak boleh pasang, tak guna kan? Okey. Apa lagi? Size artikel jahitan dengan lebar tali pinggang keledar tak sesuai. Yang mana tak sesuai dah? Mungkin dia lebar sangat, mungkin nanti dia senang tukang ke bawah kan. Tali pinggang keledar panjang, dia kena betul-betul ngam, fit. Okay, nilai corak pada permukaan fabrik. Okey, kalau orang yang mementingkan cantik-cantik ni, okey, corak lah kan. Corak tu dia pilih lah. Okey. Kalau orang beli di kedai, dia suka pilih corak yang jenama kereta, Honda, Proton lah, apalah kan. Okey. Ini terpulang lah cita rasa masing-masing dia memilih. Okay. Ini maknanya macam satu buku pengadil lah kot. Mungkin dalam ketua tu, kalau cerita tadi Alia tu mungkin ayah dia lah, dia menilai ketiga-tiga lakaran tu. Okay, yang ni untuk lakaran contoh yang ketiga, reka bentuk tak sesuai, tapi ruang dia okey, boleh pasang ngam. Saiz besar sangat pula. Okey. Dan corak cantik, ada renda-renda. Okey, kan? Kritik macam kritik kadang-kadang kritik ni bagus, tapi biasa kritik ni biasanya sekarang ni kan, duk kritik dalam media sosial ni, kritik yang tak membina, kritik yang nak menjatuhkan orang. Okey, okey, selingan sikit tu. Okey. Okey, selepas itu lakaran tersebut perlu ditambah baik. Okey, dah pilih yang mana, dah cantum idea dah. Okey, lukis balik lah. Dah jangan cantum saja, sebab kita tengok dia gabungan macam yang ni dengan yang ni kot. Lakaran 1 dan 2 dia dah tulis kat sini kan. Ni mana tadi? Ni 1 dan 2. Jadi kena lukis balik lah, sebab nak cantum 1 dan 2 ni nak jadi macam mana, kan? Akhirnya jadilah macam ni kot. Macam ni. Okey, hasil lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Jadi macam ni akhirnya. Okey, apa dia kata ni? Kawan-kawan, semasa kita membuat penilaian dan penambahbaikan terhadap lakaran terbaik, kita perlulah bersikap rasional. Yes. Okey, rasional, tidak berat sebelah. Okey. Selagi dia reject yang orang lain ni sebab dia nak yang dia lukis saja, yang nak buat yang dia saja, idea dia je kan. Okey. Sebab tu kalau jadi macam ketua kumpulan tu kena rasional, kena tidak berat sebelah. Okey, kena adil lah. Okey, rasional ni maksudnya apa? Terbuka. Apa, menerima pandangan orang lain lah, rasional. Okey. Okey, ikut catat Ali tadi, yang keempat, mengira dan membuat anggaran kos.
Dah lukis bukan main, cantik, canggih, apa semua ada. Velcro dah. Velcro ni tahu apa dia? Velcro. Renda tahu kot. Ni, renda. Velcro ni macam ni. Kasut budak jas 1. Crack. Lekat. Dia boleh lekat. Okey. Jadi kita masukkan alas tali pinggang tu menggunakan velcro supaya dia lekat. Nak buka basuh, crack, cabut. Senang. Okey. Praktikal. Lukis bukan main kan, canggih-canggih lah. Tengok kalau harga nak buatnya tu duit pun tak ada, baik tak payah lah kan. Okay. Kita kena, kalau betul kita nak menghasilkan produk, kamu sebagai peniaga nak buka kilang, nak jual barang, kita mesti buat anggaran kos. Mampu ke tak? Okay. Mungkin kita mampu menyediakan bahan-bahan. Kalau kita nak jual balik, kalau barang yang kita beli tu pun dah mahal, kita mesti dijual lagi mahal pada tu nak dapat untung. Jadi bila harga dah jadi terlalu mahal, nanti takutnya tak ada siapa nak beli kan. Okey, ni dia terang velcro pita pelekat. Okey. Baca dekat sini. Muka surat berapa ni? Muka surat 13. Okey. Okay, ini contoh pengiraan, contoh yang kita boleh buat. Okay, fabric kain lah, kain apa, beli RM3 50 sen semeter. Nak pakai bukan semua. Okay, kita darat balik, dapat RM1 5 sen. Okay, dan lain-lain lah. Span ni nak bagi lembut, kena kat bahu. Kita jahit dalam, bagi dia duduk dalam. Okay, benang dah mestilah nak jahit. Okay, kapur tukang jahit mestilah. Kita nak tanda, nak gunting, velcro, nak lekatkan, nak pasang. Okay, ni semua yang kita belajar sebelum ni. Renda ni ada jual siap. Okay, kertas perang untuk kita buat ni lah. Okay, macam acuh ni lah. Kita potong-potong, kita ikut kertas tu, kertas perang. Okey lah. Ya. Okey, tambah semua RM3.55. Okey. Untuk hasilkan satu alas tali pinggang. Boleh dah tu. Tak mahal kan? Okey. Projek diteruskan. Okey. Nombor 5, menghasilkan. Okey, bila masuk bahagian ni, dia ada langkah-langkah lah. Langkah-langkah nak menjahit. Okey, saya boleh terangkan saya boleh terangkan sajalah kan, ikut buku. Okey, nak buat tu nantilah kan. Kita ni nak menjahit, nak belajar jahit dulu pun belum lagi kan. Tapi nak buat macam mana kan? Kita pergi dulu kepada, kita tengok apa ada dalam buku dulu. Okey, kalau InsyaAllah sempat kita buat dalam bengkel esok lah Okey. Sediakan alatan lah. Kena sediakan dulu sebelum mula alatannya ni dia bahan. Okay, apa beza alatan dengan bahan? Alat ni alat yang kita boleh ulang pakai. Bahan ialah benda yang pakai habis. Okay, tak boleh guna balik. Macam tu lah. Kalau ada pun lebih sikit-sikit. Gitu. Okay. Okay, langkah pertama, lukiskan pola pada sekeping kertas. Ni kertas perang ni kita kena lukis dulu bentuk dia. Kita lukis pada kertas. Nak lukis pada kain ni susah. Kain mungkin ada warna. Kalau pensel hitam mungkin, kalau nak pakai kain warna hitam juga tak nampak kan. Buat pada kertas dulu. Lukis ikut saiz yang ukuran yang telah ditetapkan. Lepas tu potong guna gunting kertas. Okey, gunting kertas dengan gunting kain lain. Ikut. Okey, gunting ikut kertas tadi. Potong dululah kertas tu. Okey, dah dapat bentuk kertas tu, letak atas kain. Kita perlukan 2 keping fabric, dua helai kain lah.
Okey. Di tengah-tengah tu ada span. Letak siap-siap, letak kertas tu. Okey. Tu buat apa? Tengok langkah keempat. Ya, kita sematkan jarum peniti supaya dia orang tak lari lah waktu kita nak tanda ataupun nak gunting kan. Okey. Jarum peniti. Okey. Kita cocok dia supaya kita tak lari lah. 5. Tandakan garisan gunting. Okey, tandakan dengan kapur tukang jahit. Okey. Sebab kita nak potong. Lepas tu yang ke-6 nak potong. Okey, potong ikut garisan yang kita dah buat menggunakan kapur tukang jahit. Okey, guna pula gunting fabric bukan gunting kertas tadi. Okey. Lepas tu nombor 7, letakkan kertas karbon. Oh ya, kertas karbon perlu diletakkan untuk kita tak payahlah banyak kali kita nak tanda tu. Okey. Untuk yang letak di bawah kan ada 2 line tadi kan. Okey. Letakkan kertas karbon tukang jahit di antara pola dengan sebelah dalam. Sebelah SD tu sebelah dalam fabrik yang telah dipotong. Kemudian sematkan semula dengan jarum peniti. Okey. Okey. Kemudian roda suri. Guna roda suri. Tekan, golek dia ikut yang kita dah tanda dengan pensil tu. Tekan. Okey. Kemudian tanggalkan jarum. Okey. Dia letak siap-siap, lepas tu letak velcro. Cocok dulu dengan jarum peniti. Okey. Seterusnya, okey, dia gunakan mesin jahit. Okey, mesin jahit dia jahit velcro dulu. Kemudian langkah yang ke-11. Okey. Okey, susunkan dengan span, semat jarum peniti. Kemudian barulah jahit semua sekali. Okey, kalau kamu perhatikan dia dah terbalikkan kain ini. Okey, nampak kelabu sikit kan? Ada belah yang terang, ada belah yang kelabu. Okey. Dia jahit biar yang kelabu tu di luar, dia jahit. Okey. Boleh baca kat buku. Kemudian barulah terbalikkan. Itu cara dia. Okey, terbalikkan. Barulah nampak tak kemas, tak nampak jahitan tu akan duduk di belah macam belah dalam, tak nampak. Okey. Lengkapkan jahitan. Okey, yang ni ya, okey. Kita tak jahit tadi, kita tak jahit habis lagi sebab kita nak pusing dia ni. Kalau kita jahit habis, tak boleh nak pusing dah lah kan. Kita tinggalkan sebahagian lah, sikit je, supaya kita boleh pusing artikel tu, bagi yang terang ni duduk di luar balik. Okey, jadi untuk jahit penamatnya, okey, sebab kita tak pusing-pusing dah, lepas tu pakailah jahitan tangan. Okey, kemudian guna mesin untuk pasang renda. Okey, hasil yang terakhir dah siap. Kalau buka macam ni,
Okey, bila kita ni waktu kita dah lipat dia, dah melekat dengan velcro tadi, macam ni kedudukan dia pada tali pinggang keledar. Okey, juga boleh diaplikasikan kepada tali beg sekolah, tapi kena dua lah ni. Okey, juga boleh letak di mesin peti ais. Okey, nombor 6. Okey, nombor 6 ni kalau kita buat seorang-seorang nak bentang pada siapa kan. Okey, kalau untuk pendidikan, untuk pembelajaran kita di sekolah, kalau sempat kita buat lah. Okey, ini yang saya cakap itu kan, melatih murid kehadapan, menonjolkan kemahiran bercakap di depan umum, di depan orang awam, latihan untuk jadi orang-orang yang ni lah. Bukan semua orang boleh bercakap di depan ni okey, mana dia bentangkan lah hasil kerja dia tunjuklah apa langkah-langkah dari mula sampai akhir. Mungkin boleh waktu buat tu takat gambar proses, baru nampak proses macam mana menghasilkan tu. Macam gambar-gambar yang ni lah, semua ni tengah gambar, sat tengah gambar. Okey kan, alright. Okey, kamu dah dapat modul hari tu. Okey, soalannya ialah yang ini, A, B, C, namakan ini jahitan apa, ini jahitan apa. Okey, yang kedua ni ada satu kotak besar tu kan, kamu tulis balik ayat tu, cuma masukkan sini apa, perkataan apa, jahitan apa digunakan untuk memulakan dan mematikan sesuatu mata jahitan. Okey, soalan yang ketiga, A, B, C, bagi nama dia. Ni macam dah berulang-ulang balik sajalah kan. Okey, itu sajalah. Okey, video kali ni tak ada arahan untuk apa-apa latihan. Okey, saya pun mungkin tak ada dah, ni lah minggu depan dah nak sekolah kan, tak adalah modul dah. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Assalamualaikum.